PAS pertimbang semula penutupan kasino, jamin tadbir negara sesuai masyarakat. MB Selangor ditegur bekas Menteri Undang-Undang berhubung isu GISB. Wan Faisal yakin gabungan Hamzah Muhyiddin perkasa semula bersatu. Adli Sahari dakwa kerajaan gunakan pembangkang sebagai alat kebencian. Anwar Musa tuduh Zahid pembunuh muafakat nasional. Johor akan buka 2 pintu masuk sempena PRK Dun Mahkota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstam News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstam Malaysia. Kenyataan pemimpin PAS berkaitan penutupan kasino di Pahang undang kegelisahan dalam kalangan masyarakat Cina, terutamanya Presiden Gerakan Dominic Lau. Perkara itu dibangkitkan dalam acara makan malam bersama media Cina di sebuah hotel di Kuala Lumpur malam tadi sempena sambutan Pesta Tanglo. Menurut Lau, acara tersebut turut mengundang Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari dan Pengerusi Biro Perpaduan Halimah Ali serta media Cina yang didakwa banyak melaporkan perkembangan Perikatan Nasional secara negatif. Sebelum ini, Pesuruhjaya PAS Pahang Rosli Jabar dan timbalannya Andan Surah Rabu nyatakan hasrat nutup premis judi termasuk kasino terbesar Asia Tenggara di Genting Highland jika menawan Pahang pada pilihan raya depan. Bagaimanapun, Fadli menjelaskan perkara tersebut dan berkata kuasa penutupan kasino terletak di bawah bidang kuasa kerajaan pusat, bukan negeri. Beliau turut menjamin PAS tidak akan menjadi seperti kumpulan bersenjata Taliban di Afghanistan apabila menjadi kerajaan sambil berjanji akan menjadi kerajaan parti yang sesuai dengan suasana masyarakat di Malaysia. Ia hanya sukar jika pihak berkuasa tidak tahu apa yang perlu mereka cari. Kenyataan itu dituju bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berhubung isu bagaimana pihak berkuasa boleh memantau dan mengesan salah guna secara berkesan dalam organisasi yang menjalankan perniagaan dan rumah kebajikan seperti apa yang didakwa berlaku dalam GISB. Difahamkan ia selepas kenyataan Amiruddin bahawa perubahan taktik GISB yang beralih kepada perniagaan dan menghadkan aktiviti kepada ahli keluarga sahaja menjadikan isu itu sukar dipantau dan agak lewat untuk didedahkan. Beliau turut mempersoalkan adakah jawatan kebajikan kedua-dua negeri dan persekutuan cukup lengkap untuk memantau penghuninya selain mengusaha rumah kebajikan ditapis dengan betul dan jika tidak, ia adalah sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh Amiruddin. Selain itu, katanya juga adalah tidak susah bagi pihak berkuasa memantau aktiviti perniagaan GISB. Semua maklumat terkini mengenai syarikat itu sepatutnya dalam simpanan Suruhanjaya Syarikat dan pihak majlis tempatan. Manakala lembaga hasil dalam negeri akan mengetahui perniagaan apa yang GISB terlibat. Menurut peguam itu, apa yang sukar bagi pihak berkuasa tanpa pemantauan rapi adalah untuk menentukan pandangan agama yang dipegang oleh ahli kumpulan itu. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal meluahkan keyakinan bersatu pasti akan bangkit selain menegaskan parti itu memerlukan masa bagi mengukuhkan kedudukannya di persada politik negara. Menerusi laporan sebuah portal, beliau berkata parti itu masih dalam fasa pembangunan walaupun sudah 8 tahun ditubuhkan. Beliau berkata ia adalah satu jurang besar yang perlu ditangani oleh kepimpinan masa depan bersatu. Beliau juga berkata demikian bagi mengulas kenyataan bekas Ketua Penerangan UMNO Syahril Hamdan menyatakan bahawa bersatu gagal dari segi membentuk naratif kekurangan dasar yang jelas dan tidak berjaya membangunkan retorik yang kukuh. Bagaimanapun, Wan Ahmad Faisal berkata beliau optimis bahawa kepimpinan sedia ada akan mampu menangani cabaran tersebut.
Terdahulu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan formula peralihan di mana Hamzah Zainuddin kini dilantik sebagai timbalan Presiden. Susulan itu, beliau yakin dengan gabungan Hamzah dan Muhyiddin untuk memberikan hala tuju masa depan Bersatu dengan lebih baik demi meraih sokongan lebih banyak menjelang PRU 16 nanti. Jom sertai peraduan bersama Netstep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu. Ini merupakan peraduan minggu terakhir untuk siri pertama peraduan bersama Netstep. Sebagai makluman, pemenang Grand Prize akan diumumkan minggu hadapan pada berita edisi petang 1 Oktober 2024. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Siapakah pengarah pilihan raya PN Don Mahkota? Bilakah tarikh peraduan bersama Netstep ini bermula? Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen Netstep News edisi petang Jumaat 27 September 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 20 September 2024, minggu ke-11. Terima kasih kerana setia bersama kami. Adun Bukit Katil, Melaka, Adli Zahari akui negara seharusnya perlu amalkan konsep demokrasi dan memberikan hak kepada rakyat untuk menyokong mana-mana parti politik. Bagaimanapun, beliau berpendapat bahawa penjawat awam tetap tertakluk kepada dasar kerajaan dan menjadikan agenda semasa sebagai keutamaan untuk dilaksanakan. Adli berkata demikian sebagai mengulas isu tindakan tata tertib yang dikenakan kerajaan ke atas 4 kaki tangan Jabatan Agama Islam Melaka, JAIB, beberapa hari lalu. Dikatakan pegawai tersebut sama ada diberhentikan atau dipindah ke tempat lain selepas didapati terlibat memaparkan gambar Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam slide mengiringi teks khutbah Jumaat dikeluarkan JAIM pada 20 September lalu. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Anwar Musa mendakwa Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang sebenarnya membunuh Muafakat Nasional yang sebelum itu berjaya menyatukan orang Melayu dari kedua-dua parti itu. Katanya beliau yang ketika itu adalah Setiausaha Agung UMNO menjadi saksi terhadap apa yang sebenarnya berlaku pada masa itu. Menurut beliau, pada ketika itu, MN sudah menjadi kuat setelah memenangi beberapa siri pilihan raya kecil sebelum itu telah menghantar surat rasmi mengajak Bersatu untuk menyertai MN. Menurut Anwar, beliau menjadi saksi bahawa Bersatu telah membalas surat rasmi menyatakan persetujuan untuk menyertai MN. Tambahnya, beliau tidak pernah bergaduh secara peribadi dengan Presiden UMNO itu, namun prinsipnya tidak goyang. Beliau juga menyatakan akibat daripada sikapnya yang mempertahankan penyatuan Parti UMNO, PAS dan Bersatu dalam MN, itulah beliau diketepikan sebagai calon UMNO pada pilihan raya umum ke-15. 2 pintu masuk di Tambak Johor dan Link 2 akan dibuka sepenuhnya bagi memudahkan pengundi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Mahkota yang bekerja atau tinggal di Singapura pulang mengundi Sabtu ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata usaha ini dibuat kerana kerajaan negeri komited memastikan urusan pengundi yang hendak pulang dipermudahkan di pintu masuk negara. Beliau dalam satu kenyataan turut merayu pengundi Don Mahkota yang tinggal di Singapura untuk pulang mengundi bagi melunaskan tanggungjawab sebagai seorang warga negara Malaysia. Dalam pada itu, beliau mendedahkan kerajaan
turut berusaha menambah baik kemudahan pengangkutan awam dan penambahan pegawai imigresen untuk memudahkan urusan rakyat Johor yang berulang-alik ke Singapura setiap hari. PRK Mahkota akan menyaksikan pertembungan 1 lawan 1 di antara calon BN Syed Hussein Syed Abdullah dari UMNO dan calon PN Muhammad Haizan Jaafar dari Bersatu pada 28 September. Seramai 66,318 pengundi berdaftar akan menentukan hala tuju mahkota pada hari Sabtu ini. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.